Baik. Saya mohon feedback tentang suara saya macam mana, okey ke? Baik. Okey. Baik, saya akan mulakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengajur yang sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebagai persiapan anda semua dalam menghadapi peperiksaan SPM yang akan berlangsung tak lama lagi. Dan saya akan cuba berkongsi sebaik mungkinlah. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya. Boleh tanya, kita maksudnya kita two-way communication lah. Awak boleh tanya atau saya boleh tengok kat dalam ni ada sebarang pertanyaan. Okey, saya dah kongsikan slide saya. Saya harap semua dapat melihat dengan jelas. Okey, sementara seminit dua ni sebelum saya memulakan perkongsian saya, boleh tak saya review sikit lah anak-anak pelajar pada malam ni. Dari mana, sekolah mana. Oh, dari Kedah. Oh, okey. Alright. Oh, seluruh Malaysia ni ada. Okey. Terima kasih. Ya, Sabah, Sarawak pun ada. Oh, okey. Saya sebenarnya pertama kali buat perkongsian kepada pelajar-pelajar yang menyertai program ni, Perkasa SPM. Perkasa SPM. Jadi baik, saya akan mulakan sekarang. Saya juga dah kongsikan saya punya bahan tadi. Bolehlah awak rujuk. Supaya taklah macam menonton TV tengok saya penyelesaian tanpa buat. Sebenarnya kita buat sambil kita dengar, sambil kita buat tu lebih faham. Okey. Untuk kertas matematik, peperiksaan matematik 14 kod 1449. Baik, saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Cikgu Muhammad Habib bin Haji Abdul Hamid, Guru Cemerlang Matematik daripada Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, Kedah, di utara Semenanjung Malaysia. Okey. Jadi sebelum itu saya nak mengucapkan good luck. Semoga berjaya kepada semua calon SPM tahun 2022. Semoga semua pelajar dapat memperoleh keputusan yang cemerlang, A+, A tambah, cemerlang tertinggi dalam peperiksaan yang akan berlangsung pada 28 Februari 2022 pada hari Selasa. Saya harap semua dah alert dengan tarikh-tarikh peperiksaan, tarikh-tarikh penting. Okey, seperti yang anda sedia maklum, matematik SPM dibahagikan kepada dua kertas, iaitu kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 kertas objektif dan kertas 2 ialah kertas subjektif. Kertas 2 mengandungi 3 bahagian. Bahagian A 10 soalan, bahagian B 5 soalan, bahagian C 2 soalan. Pilih satu saja. Jadi awak perlu menjawab 16 soalan daripada 17 soalan yang disediakan. Jadi markah yang diperuntukkan untuk anda semua ialah 100 markah. Tempoh ujian, tempoh masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Okey. Jadi saya tak mau cerita banyak lah. Saya tak mau cerita banyak tentang format-format ni sebab awak dah biasa dah dengan format SPM. Baru-baru ni pun awak telah
menghadapi peperiksaan percubaan. Okey. Jadi saya harap sebelum peperiksaan ni awak dah standby lah. Awak punya peralatan kalkulator, kalkulator yang mana yang boleh guna, kalkulator yang mana yang tidak boleh digunakan. Dan peralatan geometri sila sediakan. Okey, jangka sudut, jangka lukis, pembaris dan sebagainya lah. Okey. Rumus. Saya sertakan juga rumus-rumus di handout saya tu. Saya bukan apa, saya minta awak teliti rumus tersebut, teliti rumus-rumus yang disediakan supaya waktu exam nanti awak tidak tercari-cari. Tercari-cari tu maksudnya awak dah membazirkan masa. Awak dah tahu dah kalau ada formula, kalau contoh naik soalan kon, awak dah tahu dah formula isi padu kon ada disediakan dalam rumus. Ya. Jadi telitilah rumus-rumus yang ada disediakan. Baik. Kita mulakan soalan yang pertama. Okey. Rajah 1 menunjukkan sebuah heksagon sekata A, B, C, D, E, F diberi bahawa sudut peluaran BCD merupakan sudut tegak. BCD sudut peluaran ialah sudut yang ditandakan kotak tu. Ni sudut peluaran. Sudut tegak maksudnya dia 90 darjah. 90 darjah. Okey, nilai sudut Y melebihi nilai sudut X sebanyak 48 darjah. Ya. Melebihi sudut Y, nilai sudut Y melebihi sudut X sebanyak 48 darjah. Tulis dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan kemudian hitung nilai X dan nilai Y tersebut. Okey, kalau kita perhatikan kat sini soalannya, awal-awalnya kita tak dapat lagi lah. Awal-awalnya kita masih tak dapat, kalau tengok awalnya kita tak dapat tangkap lagi. Soalan ni berkaitan dengan apa? Tapi bila bawah sekali kita baca soalan, hitung nilai X dan nilai Y. Hitung nilai X dan nilai Y. Inilah satu clue untuk kita. Ini adalah satu clue untuk kita dalam menyelesaikan soalan ini. Dah tentu dia persamaan linear serentak. Kita kena selesaikan soalan ini dalam persamaan linear serentak. Kalau perhatikan, kalau saya perhatikan soalan tahun lepas, tajuk persamaan linear serentak sangat penting dikuasai oleh semua pelajar. Kerana ada 2-3 soalan berkaitan persamaan linear dalam peperiksaan SPM tahun lepas. Dan ada banyak situasi yang memerlukan kita menyelesaikan situasi berkaitan dengan persamaan linear serentak ini. Ada dalam bentuk macam ni, dia bagi dalam bentuk situasi poligon. Poligon. Kita seringkali berjumpa dengan soalan-soalan yang berbentuk situasi. Contoh beli barangan dan sebagainya. Lepas ni saya akan kongsikan juga ada situasi-situasi yang memerlukan kita menyelesaikan soalan melalui persamaan linear serentak. Okey, untuk soalan ini yang pertama sekali, ada tak pelajar yang boleh keluarkan dua persamaan linear serentak daripada rajah yang saya paparkan ni? Boleh tak sesiapa yang boleh keluarkan persamaan? Okey, kalau kat sini 90 darjah, ni sudut peluaran ya. Jadi sudut pedalaman tu apa? 270. Kat sini 270. 270. Okey, lepas tu apa lagi yang clue untuk kita selesaikan dekat sini? Kita boleh cari jumlah sudut pedalaman kan cikgu? Betul.
Bagus. Jumlah sudut pendalaman. Kalau heksagon, macam mana kita nak dapatkan nilai sudut pendalaman bagi heksagon? Ada formula sebenarnya. Kalau yang tak tahu, yang tak ingat tu ada formula saya rasa. Formulanya kalau tengok tu dalam bahagian sukatan geometri n tolak 2 darab 180. Tu ada Puan Mak Kaisah. Dia itu adalah rumus bagi jumlah sudut pendalaman. Kalau heksagon maksudnya ada berapa sudut, berapa dia punya ada 6 sudut dia. Ada 6 ada 6 270. Jadi n tolak 2, 6 tolak 2 darab 180, 720. Okey, jadi persamaan pertama okey. Savviness. Yang pertama, persamaan dia ialah kalau kita selesaikan dia, kalau saya tambah semua sudut pendalaman ni 100, 110, 88, 270, 96 dan tinggal X dan Y sama dengan 720. Bila kita selesaikan satu persamaan, kita dapat keluarkan satu persamaan linear. Okey, untuk selesaikan satu persamaan linear serentak, kita tak boleh selesai kalau ada satu. Kita kena ada satu lagi. Iaitu kat mana? Ni kat sini, kat bawah ni. Nilai sudut Y melebihi nilai sudut X sebanyak 48. Okey, jadi yang kedua ialah sudut Y melebihi sudut X sebanyak 48. Ini mudah ya. Y tolak X sama dengan 48. Itu yang kedua. Okey. Jadi kita dah lengkaplah dua persamaan linear serentak. Tapi kat sini nak kena pastikan juga. Kat ni kena pastikan juga dia punya pemboleh ubah yang kita senaraikan tu bagi sama. Bagi sama. Ni tak sama ni kan. Kita kena bagi sama. Kita kena tukar. Kalau X kat depan, mestilah X kat depan juga. Okey, ni saya dah tukar. Baik. Ini yang pertama, ini yang kedua. Baik. Seterusnya, kita ada dua kaedah. Satu, kaedah penyelesaian menggunakan persamaan linear serentak biasa, ataupun persamaan linear serentak boleh ada dua kaedah juga. Persamaan linear serentak, kita ada dua kaedah. Satu, kaedah penghapusan, elimination. Yang kedua ialah penggantian, substitution. Jadi awak boleh guna mana-mana kaedah. Satu lagi ialah ekstranya, kita boleh gunakan kaedah metrik. Sebab dalam soalan ini tak dinyatakan pelajar perlu menyelesaikan menggunakan kaedah apa. Tak dinyatakan. Jadi kita bebas untuk menyelesaikan mana-mana kaedah. Saya rasa untuk persamaan linear serentak, kaedah penyelesaiannya pelajar sudah menguasai. Saya overall lah, pelajar telah menguasai menyelesaikan. Yang penting ialah macam mana kita nak keluarkan ini. Ini yang penting. Nak mengeluarkan dua persamaan linear. Ini agak memerlukan kita lebih faham situasi tersebut. Macam ni saya boleh terus selesaikan. 2Y sama dengan 204, X sama dengan 54. Jadi Y sama dengan 102. Y sama dengan 102. Ada tak pelajar yang tak dapat? Ini yang mudah saja. Ini saya selesaikan menggunakan penghapusan. Kalau contoh kaedah penghapusan, tak boleh kaedah penggantian, tak boleh. Kita boleh gunakan kaedah matriks. Yang ni contohnya X tambah Y sama dengan 156. Satu lagi negatif X tambah Y sama dengan 48. Macam mana saya selesaikan sini? Kita kena boleh gunakan kereta, tapi
kalkulator hanya tunjukkan jawapan akhir. Tapi kita kena tunjukkan jalan kerja. Kita kena tunjukkan jalan kerja sebenarnya. Kalau kita jawapan akhir tu untuk kalkulator, nilai kalkulator tu hanya untuk menyemak saja jawapan kita betul atau salah. Tapi untuk pemarkahan, kalau tak ada jalan kerja memang tak diberi markah. Memang tidak diberi markah. Walaupun awak jantakan X sama dengan 54, Y sama dengan 102. Tapi ini tak ada, maka kita tak dapat bagi markah untuk awak. Okey, macam mana nak kaedah? Kalau macam ni memang kita guna kaedah penghapusan atau penggantian, lebih mudah sebenarnya. Okey, kita kena pilih. Macam ni saya pilih. Saya nak hapuskan apa? Apa yang kita nak hapuskan? Saya kalau macam ni saya nak hapuskan Y. Jadi macam mana kita nak hapuskan Y? Cikgu macam mana nak dapat Y tolak X? Ini. Y tolak X ni daripada ini. Nilai Y melebihi sudut nilai X sebanyak 48. Maksudnya, contoh, saya ada duit. Seorang lagi kawan saya ada duit. Nilai duit saya melebihi nilai duit kawan saya sebanyak 48. Itu maksudnya duit saya lebih daripada duit kawan saya. Sebanyak RM48. Kalau saya nak analogikan dalam bentuk duit lah. Jadi itu yang pertama ni. Jadi kita dapat keluarkan ini. Y tolak X sama dengan 48. Okey, ni berbalik kepada penyelesaian macam ni. Saya nak tolak. Saya nak hapuskan Y. Macam mana saya nak hapuskan Y? Y tolak Y. Macam mana nak jadi Y kan Y kosong? Y tolak Y kosong. Jadi bila kita tolak je, yang lain semua kena tolak. X tolak X sama dengan X tolak X sama dengan 2X. Satu lagi. 156 tolak 48. 156 tolak 48 sama dengan 108. Jadi X sama dengan 108 bahagi 2. 54. Okey. Dapat ini pun dah cukup lah. Maksudnya kita telah menyelesaikan menggunakan kaedah persamaan serentak. Okey. Tapi ada pelajar yang buat guna matrik, tak kisahlah sebab dalam soalan ni tak dinyatakan mana-mana kaedah. Okey. Baik. Jadi kena tulis lah Y pun sama dengan 102. Okey. Dan jangan lupa semak Jangan lupa semak jawapan awak guna kalkulator. Ya. Baik. Soalan seterusnya saya nak tunjuk ni, saya nak bukan dalam nota saya dan bahan saya tak ada benda ni. Saya nak tunjuk juga kalau kaedah persamaan serentak boleh juga dalam bentuk, dia bagi dalam situasi dalam bentuk permasalahan yang dalam jadual. Okey. Baik. Di sini kalau contoh soalan sini dia kata dengan menggunakan kaedah matriks. Jadi maksudnya persamaan linear serentak ini perlu menggunakan matriks. Perlu menggunakan kaedah matriks untuk cari nilai X dan nilai Y. Okey. Okey, kaedah matriks. Ni untuk kaedah matriks. Contoh inilah saya dah keluarkan persamaan linear. 2X tambah Y sama dengan 28, 4X tambah 3Y sama dengan 68. Okey, untuk matriks ni hanya susunan nombor sahaja kita nak tengok. Iaitu 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 dan juga X dan Y 28 dan 68. Ni dia awak susun bentuk macam ni. Jangan ubah. Tak mau buat X duduk tengah ni nak duduk kat depan. Tak boleh. X tak mau duduk tengah, nak duduk belakang. Tak boleh. Mesti bentuk macam ni. Okey.
Sebab dia kalau ubah je kita dah tak boleh nak selesaikan. Okey, dan juga X, Y sama dengan jangan tak sama dengan. Yang ni ialah kita gunakan songsangan. 1/AD tolak BC tukar tempat dan tukar tanda. Okey. Habis dekat tu bolehlah awak gunakan kereta terus. Bolehlah awak gunakan kereta terus untuk cari nilai X dan nilai Y. Nah, itu mudah. Untuk matrix hanya awak susun dua step ni. Dua step ni saja. Nah, tapi susunan mesti betul. Bentuk macam ini. Susunan mesti betul. Bentuk macam ini. Right? Okey, saya nak tunjuk kaedah matrix. Okey, markah selalunya 4 atau 5 markah lah. Markah selalunya 4 atau 5 markah. Okey. Soalan ni juga berkaitan dengan persamaan linear serentak. Tapi awal-awal dah dinyatakan penyelesaian menggunakan kaedah matrix tidak dibenarkan untuk soalan ini. Jadi awak kena betul-betul alert. Kena betul-betul alert dengan soalan. Apa arahan soalan? Apa kehendak soalan? Mungkin dia tak nak awak buat persamaan linear, persamaan kaedah matrik kat sini sebab akan ada soalan matrik pada soalan yang lain. Yang ni dia minta awak selesaikan guna persamaan kaedah persamaan serentak, iaitu menggunakan penghapusan atau penggantian. Okey. Ini daripada rajah. Daripada rajah ni macam mana awak nak keluarkan persamaan? Kita buat latihan sikit ya. Macam mana kita nak keluarkan. Yang ni tak ada ayat panjang. Yang ni tak ada ayat panjang, hanya diberikan rajah. Daripada dua ini, daripada dua rajah, daripada dua skala ni, apakah persamaan linear serentak yang awak dapat keluarkan? Harap dapat jelas dia punya rajah aja. Yang ni tak ada dalam handout saya. Ada penimbang P, ada penimbang Q. Ada sesiapa yang nak bagi nak respon? Apa persamaan pada 10X tolak 3Y sama juga dengan 864 kg. Okey, saya tulis sekejap. 10X Tolak 3Y sama dengan 864. Okey. Itu satu. Yang kedua 4, 5, 6, 7. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6X sama juga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9Y. 9Y. Okey. Okey, terima kasih atas respon. Okey, yang pertama ini dia keluarkan ni siapa tadi? Siapa nama tadi? Okey, pelajar tadi dia keluarkan yang kedua, penimbang Q dulu. 10X tolak 3Y sama dengan 864. Okay, yang pertama ialah sini. Yang pertama ialah kita yang ni samakan penimbang sebelah sini, sebab kalau tengok ni penimbang ni sama berat, sama dia seimbang. Jadi 4X ada 4X. Kotak X ada 4, ada kotak Y ada 3. Sama dengan sini ada 2X sama dengan tambah dengan ada 6Y kat situ. Itu permulaan dia.
Itu permulaan dia. Tapi ini bukan lagi, maksudnya ini bukan lagi persamaan yang termudah. Persamaan yang termudah kita boleh mudahkan lagi, iaitu kita maksudnya kita pindahkan. Tadi juga boleh disebut 3x sama dengan 2x sama dengan 3y, betul? Ya, ataupun saya pindahkan. Satu lagi iaitu 10x tolak 3y sama dengan 864. So ada dua persamaan, ada dua persamaan yang kita dapat keluarkan. Jadi kalau persamaan, make sure persamaan linear serentak ni awak dapat keluarkan dua persamaan. Awak akan dapat keluarkan dua persamaan. Dan penyelesaian seperti biasalah, kalau ini tak boleh menggunakan kaedah matriks. Tak boleh menggunakan kaedah matriks. Jadi contoh macam ni, saya macam mana kita nak hapuskan 3y. Apa operasi dia? Apa operasi yang kita supaya kita dapat hapuskan 3y ni? Sama ada operasi tambah atau tolak. Tolak. Okey. Okey, kalau tolak, betul ke tolak ni? Negatif 3 tolak 3y. Tulis begitu. Nak confirm. Negatif 3 tambah 3. Negatif 3 tambah 3 kosong. Jadi habislah, hapuslah. Ataupun kita tengok sini. Kalau sama operasi tolak-tolak, kita pun kalau sama operasi kena tolak. Kalau sama operasi, maksud ini operasi tolak, yang bawah pun operasi tolak, maka operasi yang kita nak gunakan ialah tolak. Begitu juga kalau tambah. Contohlah atas tu tambah 3y, bawah pun 3y. Sama kan operasi dia? Jadi kita kena tolak. Okey, yang atas pun kena, yang ni 2x pun kena tolak. 2x tolak 10x, jadi negatif 8. Jadi negatif 8. Asalnya macam ni lah, 8 tolak 864. Okey, kita selesaikan. X sama dengan 108, Y sama dengan 72. Okey. Baik, saya harap saya dapat tunjukkan situasi-situasi persamaan linear serentak. Untuk persamaan linear serentak, awak boleh buat praktis guna dua kaedah. Tak apa. Buat je dua kaedah. Dalam waktu kita praktis ni, buat satu kaedah persamaan linear serentak, awak buat kaedah matrix. Jadi dua-dua awak dapat kuasai guna satu soalan saja. Waktu exercise ni lah. Okey. Baik, saya akan terus kepada soalan yang kedua. Okey, rajah 2 menunjukkan sebuah kalender meja. Sudut pada bucu di bahagian atas ialah 56 dan bukaan kalender di bawah ialah 20 cm. Diberi bahawa panjang kalender ialah 2 kali tinggi kalender. Hitung panjang kalender betul kepada 2 titik perpuluhan. Okey. Jadi ada panjang, ada tinggi. Jadi perlu ada pemahaman dalam kita tengok rajah tu biasa aja. Jadi macam mana kita nak dapatkan apa sudut bucu pada bahagian atas. Okey, kita tengok daripada pandangan tepi kalender tu. Pandangan tepi kalender tu. Okey, bulan Januari kita sekarang ni. Bila kita buka kalender meja tu, kalender meja, kita akan dapati dia adalah sudut dia akan bentuk segitiga sama kaki. Jadi segitiga sama kaki. Dan juga sudut 56 ada kat sini bukaan, sudut bukaan. Sudut bukaan, sudut bahagian atas ialah 56. Di sini. Dan juga tingginya kita tak tahu, tinggi X dan juga AB kat sini 20. AB kat sini 20. Okay, ini adalah bahagian tepi, kita pandangan di tepi. Okay, kita selesaikan dulu. Yang ni, kalau ada sudut, kita ada panjang, mestilah kita menggunakan trigonometri. Iaitu kita akan gunakan apa sini? Ada 3 kan? Kita ada apa tu? Trigonometri, ingat.
Ingat tak? Apa nisbah trigonometri yang kita akan gunakan untuk mencari nilai X? Guna Sin. sin. Guna sin sin cos tan 33. Apa dia? Kita dah ada kat sini X tu tegak. Kita ada yang kat sini mesti ialah kita dah kita tulis kat mana? Yang panjang ni kita panggil apa? Kita panggil Yang H. panjang. Yang panjang ni kita panggil H. Dan juga yang sebelah 28 ni ialah macam-macam lah ada orang hafal formula ni. Sebelah kan, sebelah ada adjacent A, opposite O kan. So sekarang ni dia ada tentangan sebelah ikut. Okey, sekarang ni untuk H dia tak ada kena-mengena. Jadi kalau H tak ada kena-mengena ni, dia mestilah menggunakan tan. Kita mestilah menggunakan tangent. Tangent 28 opposite over adjacent. Tentangan ber dengan sebelah 10 per X. Jadi kita tekanlah kalkulator. X sama dengan, macam mana nak tahu nilai X? X sama dengan 10 per tangent 28. Jadi kita dapat 18.81. Itu untuk apa? Tu tinggi kalender. Sekarang ni dia nak panjang kalender. Panjang kalender yang mana? Panjang kalender ialah 2 kali tinggi. Ni panjangnya. Yang ni kita nak cari ni. Panjang kalender. Panjang kalender ialah 2 kali tinggi. Jadi 2 kali X. Jadi 2 kali X sama dengan 37.62. Dia nak 2 tepat puluhan. Okey. Ni soalan 2 ni berkenaan dengan tajuk trigonometri ya. Tapi trigonometri yang tingkatan 3. Trigonometri tingkatan 3 atau tingkatan 2? Tingkatan 3 saya rasa. Tingkatan 3. Kita ada apa tu? Trigonometri tingkatan 5 Trigonometri tingkatan 5. Okey. Seterusnya. Macam mana slide saya tak ada Nampak slide saya? Nampak? Nampak Okey. Ya, nampak. Okey. Rajah 3 menunjukkan sebuah penggelik jalan. Steamroll lah. Diberi diameter penggelik ialah 1.5 meter. Hitung bilangan minimum bagi pusingan lengkap penggelik tersebut untuk melebihi 1 kilometer. Okey. Fahamkan soalan. Okey. Untuk penggelik tu berpusing, bergelik, lengkap menggelik maksudnya satu pusingan. Kita akan menggunakan formula lilitan bulatan. Lilitan bulatan iaitu 2 pi r, 2 pi r ataupun pi d. Pi d. Kalau guna kaedah dalam ADMAT untuk selesai question mat boleh. Tak ada masalah. Tapi make sure betul lah. Okey, pi d. So pi d ialah 1.5 meter. D ialah 1.5 meter. Jadi dia punya maksudnya 4.713 ni ialah bila satu penggelik tu melengkapkan satu bilangan putaran tu, dia akan dia punya lilitan dia, iaitu maksudnya dia akan cover 4.713 meter. Dia punya jarak. Dia pusing, dia akan lengkap
4.713 meter. Jadi kalau 1 kilometer, berapa kali penggelek ni berpusing? Itu maksudnya soalan ini. Jadi kita akan buat apa? Kita akan bahagikan. Okey. Dan kita kena alert lah. Ni 1 km, dia bagi 1 km. Maksudnya tukar siap-siap 1 km kepada 1000 meter. 1000 meter bahagi dengan 4.713. Okey. Kita akan dapat 212.21 pusingan. 2.21 pusingan. Cikgu yang ni kena bundar jadi 213 kan cikgu? Betul. Kena bundarkan menjadi 213. Sebab ni kita nak kira macam mana ni. Jadi kat sini kita kena fikir nak guna 212 atau guna 213. Mestilah kita kena guna yang lebih. Sebab dia nak melebihi jarak. Kalau kita ambil jawapan kita 212, maka dia tak lengkap lagi 1000 meter. Kalau awak darab balik berapa bilangan 4.713 darab 212, dia takkan sampai 1000 meter. Jadi kita kena bagi lebihkan satu. Lebihkan dia punya bilangan pusingan. Okey? Okey, ini soalan mudah. Baik. Seterusnya soalan keempat. Ini soalan kata 3 juga, soalan menengah rendah. Jadi kita buat revision untuk menengah rendah. Okey. Pada awal 2019, Suhaiza menyimpan 15,000 dalam akaun simpanan tetap di Bank Maju dengan kaedah 4% setahun. Dan jika dikompaun setiap 3 bulan dan dikompaun setiap 3 bulan sehingga akhir tahun 2021. Apakah perbezaan di antara jumlah faedah yang diperolehi Suhaiza jika beliau diberikan faedah mudah berbanding dengan faedah compound? Okey, seperti yang kita tahu bahawa faedah ni ada dua jenis. Faedah ada dua jenis. Kalau awak tengok dekat formula, depan, dia ada dekat bahagian nombor dan operasi, nombor 5 dan nombor 6. Rumus nombor 5 dan nombor 6. Okey, kalau faedah mudah, berapa yang Suhaiza ni dapat? Okey, satu kita buat pembandingan lah faedah mudah dengan faedah compound. Okey, kalau faedah mudah. Okey, formula disediakan. Kat mana? Nombor 5 dan nombor 6. Faedah mudah dia tulis faedah mudah. Faedah compound dia tak tulis faedah compound. Dia tulis nilai matang. Maturity value, MV tu. Jadi kena alert lah, kena tahu benda ni. Sebab tu kita kena tengok rumus kita. Kena tahu rumus apa yang disediakan. Okey, so nombor 5 dan nombor 6. Okay, faedah mudah. IPRT. P itu apa? P itu principal. Apa itu principal? Nilai yang kita simpan tu. Wang yang kita simpan, 15,000. R? Kadar. Kadar. Awak bahagi siap-siap. 4%, 4%. Buat desimal. Sebab apa? Kebanyakan pelajar, dia cuai ketika menggunakan kereta, dia hanya darab 4. Dia tak darab dengan peratus. Jadi selalu berlaku kecuaian macam ni. Jadi awak tukar siap-siap kepada bentuk desimal, bentuk perpuluhan. 4 bahagi 100. Dan juga berapa jangka masa dia menyimpan? 2019? 3 tahun. 3 tahun. Awal tahun 2019. Awal tahun 2019, 2020 dan 2021. Jadi 3 tahun. Dan interest yang dia dapat ialah 1,800 daripada hasil yang disimpan 15,000 tadi. Manakala faedah compound, inilah
formula untuk menggunakan faedah compound. Sama juga P 15,000, R dia 0.04, N tu apa? N tu ialah bilangan dia compound. Dia kata setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan. Maksudnya kalau kita fikirkan balik, bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12. Bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12. So, jadi ada 4 kali dia compound pada tahun tersebut, pada setiap tahun. Boleh juga 12 bagi 3 tu. Okey. Okey, cikgu. Dan juga, ya. Jangka masa dia menyimpan ialah time bound dia time dia ialah 3 tahun. Jadi kita masukkan dalam formula. Ini pun kena praktis untuk awak gunakan kereta sebab dia ada pecahan, ada pecahan, dia ada kuasa. Jangan cuai lah awak nak gunakan kereta. Kalau gunakan kereta kelas Swiss tu dia terus kita boleh masukkan. Tak ada masalah. Jadi kita dapat kat sini jawapan akhir ialah 16,000. 16,000. 16,902. Tapi ini bukan faedah dia. Ini bukan faedah. Kalau nilai matang, ini bukan faedah dia. Ini maksudnya dia nilai mula letak 15,000. Akhir tahun 2021 dia tengok buku bank dia ada 16,000. Maksudnya termasuk dengan nilai simpanan awal dia. Nilai simpanan awal dia 15,000. Jadi dia ada keuntungan. Maksudnya kat sini tolak dengan 15,000 tadi yang disimpan modal awal dia. Ini ialah keuntungan sebenar dia. 1,902 dan 38 sen dan satu lagi 1,800. Jadi perbezaan dia mana lebih untung? Dia lebih untung faedah compound. Lebih untung kat sini faedah compound sebanyak RM102.38. Okey. Boleh pelajar-pelajar? Boleh, cikgu. Boleh ya? Okey. Okey, soalan nombor 5 ni saya nak saya skip lah. Soalan garis lurus tapi soalan ni penting juga penting juga. Tapi awak boleh selesaikan lah. Okey. Awak boleh selesaikan, awak ambil jawapan. Free awak ni lah. Awak boleh buat praktis. Dan dia punya ni soalannya apa? Y sama dengan 2/3. Saya hitung nilai N. N dia 16 dan juga persamaan garis lurus QR ialah 2/3X tambah 8. Okey, untuk garis lurus juga saya nak bagi. Okey, untuk garis lurus juga kalau tengok soalan tahun lepas, dia soalan garis lurus dia akan combine dengan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Sebab dia ada jarak dan sebagainya. Jadi awak kena alert dengan benda tersebut. Ada keturunan, ada jarak, ada persamaan. Soalan garis lurus kalau soalan ni memang simple lah. Okey. Baik, soalan nombor 6. Saya nak bincang soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ya. Soalan nombor 6 ni soalan set. Dalam kelas 45 orang murid, 38 orang murid lulus matematik, 30 orang murid lulus sejarah dan 4 orang gagal kedua-dua mata pelajaran. Ada 45 orang. Ada 45 orang. Okey, recording saya tak pasti ni ada kot.
Okey, ada 45 orang, 38 orang murid lulus dan 30 lulus mat, 38 orang murid lulus sejarah dan 4 orang murid gagal kedua-dua mata pelajaran. Lukis gambar rajah band untuk menunjukkan hubungan antara dua set tersebut. Okey, ini yang pertama. Lukis gambar rajah band. Okey, yang pertama kita kena ada set mat dan ada set sejarah. Dalam soalan ni tak dinyatakan berapa orang yang lulus dua-dua mata pelajaran. Dia sebut yang gagal dua-dua mata pelajaran. 4 orang. Jadi 4 orang duduk kat ni lah. Kat luar ni. Dan bilangan mat tu 30. 38 lah. 38 yang murid. Okey. Dia ada 38 ni ialah yang mat saja. Maksudnya dia punya keseluruhan ini. Sebab tu kita kena tolak dengan X. X ni ialah yang lulus dua-dua mata pelajaran. Yang mana kita tak tahu berapa nilai dia. Jadi kita gantikan dengan X lah. Yang ni 38 tolak X ni adalah maths sahaja. Dia lulus maths sahaja. Ni maths sahaja. Yang merah ni semua ni dia lulus maths. Dan juga ini ialah pelajar yang lulus sejarah sahaja. 30 tolak X. Maksudnya sini kawasan ni dia lulus sejarah tapi dia tak lulus maths. Yang kawasan 38 tolak X ni dia lulus maths sahaja. Dia lulus maths dan dia gagal sejarah. So kita situasi tu kena faham. Dan juga ada 4 orang yang gagal dua-dua. Kat mana letak dia? Kat luar. Kat luar. Kat luar. Okey. Baik. First kali kita dapatkan apakah nilai X. Apakah nilai X? Mudah saja nak guna kita dah lengkap semua ni. Jadi kita campur semua, tambah semua. Semua elemen bilangan yang dalam ni 38 tambah X tambah 30 tolak X tambah 4 adalah bersamaan dengan 45. Yang mana kat sini semua dalam kelas tu ada 45 orang murid. Dan kita dapati bahawa X tu adalah sebanyak 27 orang. Ni buat tambah lah. Ini dah tolak 38. Okey, buat selesaikan lah. Dapat selesaikan. Jadi X sama dengan 27. X sama dengan 27. X ni merupakan bilangan yang lulus dua-dua. Yang lulus dua-dua. Okey. Kat sini kita boleh gantikan lah. Yang lulus maths saja berapa? 38 tolak 27. 11. Yang sejarah? 3 orang. Ada 3 orang lulus sejarah tapi dia gagal maths. Okey. Sekiranya, baru sambung soalan lain. Sekiranya 80% daripada murid itu juga lulus bahasa Melayu, subjek manakah yang mempunyai peratus lulus tertinggi? Dia kata 80% daripada murid ni lulus bahasa Melayu, iaitu 80%. 80% dari 45, 36 orang. Jadi subjek manakah yang mempunyai peratus lulus tinggi? DM 36. Maths berapa? Maths 38. Sejarah 30. Jadi Maths dah yang mencatatkan peratus lulus tertinggi. Sebab dia 38 orang yang lulus. Okey. Boleh ya?
Soalan nombor 7. Ni tajuk apa ni? Tajuk network. Okey, baik. Tajuk network in graph theory. Tajuk rangkaian dalam teori graf tingkatan 4. Tajuk ni mudah tapi kita kena ada ambil masa sikit nak kena tengok perjalanan dia. Okey, yang ni yang untuk yang ni saya nak kongsikan bagaimana dia punya degree in, degree out tu. Degree in, D in ni apa? D out tu apa? Okey, lengkapkan jadual jawapan bagi lengkapkan jadual test. Dengar? Ada orang tak dengar ke? Saya dengar. Okey, kita ada bilangan, ada berapa bilangan bucu sekarang ni? Bilangan bucu ada 7. Bilangan bucu ada 7, maksudnya W1 sampai W7. D in maksudnya kat sini. Kat mana D in? Okey, sini D in. D in ada tak? Ada tak yang masuk? Tak ada yang masuk. Jadi kat sini kalau tengok dekat W dia ada 2 keluar. Dia ada 2 keluar. Tapi tak ada yang masuk, kosong. Okey. Tengok pula dekat W2. Berapa yang masuk, berapa yang keluar? Berapa yang masuk, berapa yang keluar? Kalau tengok kat sini keluar 2, masuk 1. Okey, settle. W3, W4 settle, tak payah isi. W5 pula kita cari kat W5. Sini W5. Ni rajah ni tak kena betul-betul dia punya bucu tapi kira masuklah 1, 2 masuk, 3 masuk, 1 keluar. 3 masuk. In 3, out 1. Okey. Soalan senang soalan senang. Jadi kena tahu jugalah in out kan. Okey. Ini graf terarah, graf terarah. Ini graf terarah tapi tidak berpemerat, tak ada pemerat. Okey, next. Mudah soalan tadi. Baik, seterusnya soalan 8. Fungsi kuadratik. Tajuk tingkatan 4. Okey, kita nak lakarkan. Lakarkan fungsi 5x tolak 5x kuasa 2 tolak 8x tambah 3. Nak lakarkan graf fungsi kuadratik dengan meletakkan nilai-nilai pintasan x dan pintasan y. Soalan ni dah mention kat kita supaya letakkan ni saja. Okey, yang penting ialah kita tengok. Kalau 5x kuasa 2, bentuk apa yang bentuk graf ni bentuk macam mana? Senyum. Okey, itu yang pentingnya kita dapat senyum. Right. Lepas tu apa lagi? Macam mana kita nak dapatkan pintasan x? Pintasan y macam mana? Boleh tak dapat? Pintasan y kita tengok dekat kita cari pintasan x. Pintasan x kita menggunakan pintasan y 3. Kita tengok dekat sini je. Y 3. Pintasan x kita kena gunakan kaedah pemfaktoran. Okey. Yang ni gunakan kereta saja. Pastikan awak dapat menggunakan kereta dengan bagus untuk tajuk persamaan kuadratik ni. Boleh kan? Gunakan kereta. Okey, kita dapat kalau macam ni kita akan dapatkan punca dia, punca x ni, punca bagi persamaan ini ialah x sama dengan 1, x sama dengan 3/5. Okey. Daripada sini kita bentukkan pemfaktoran. Daripada sini kita bentukkan pemfaktoran x tolak 1, kita buat reverse lah. Kita buat reverse.
So kebanyakan cikgu-cikgu di sekolah dah mengajar macam ni lah. Gunakan kereta. So kalau awak tak dapat gunakan kereta lagi, jadi saya rasa awak boleh belajar. Mudah saja. Tanya kawan-kawan yang ni pun dah boleh. Baik. Dan juga pintasan Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Okay, boleh kita lakar. Mesti ada dua ni pintasan X ada 3/5 dan 1 dan juga ada X sama dengan 3. Lakar. Cukup. Sebab dalam ni mungkin markahnya tak banyak. Dia tak minta kita letakkan titik minimum. Kalau dia letakkan, boleh juga awak letak titik minimum. Apa koordinat titik minimum. Itu kena tengok juga. Macam mana kita nak tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik. Kita first kali kita kena tengok tu lah. Kena tengok paksi simetri. Dapat paksi simetri, masukkan dalam fungsi, dapat nilai Y dia. Itulah titik minimum kat sini. Ni kat sinilah titik minimum. Okey, extra work untuk awak cari koordinat titik minimum dia. Okey. So lakar tak perlulah kita jadi kita dapat dia punya curve bentuk senyum. Kita ada pintasan paksi Y, kita ada dua pintasan paksi X. Cukup. Markah pun tak banyak. Okey, soalan nombor 9. Soalan nombor 9 di bawah tajuk kebarangkalian. Soalan nombor 9 di bawah tajuk kebarangkalian. Okey. Kebarangkalian ni ada dua, sama ada kita nak menyenaraikan semua kesudahan dalam bentuk jadual ataupun kita nak menyenaraikan kita nak mencari kebarangkalian dalam bentuk pokok, gambar rajah pokok. So untuk ini, kalau bentuk kad ni, saya rasa awak boleh guna table lah, guna jadual untuk menyenaraikan semua kesudahan. Okey, rajah 9 menunjukkan 3 keping kad bernombor di kotak R dan 5 keping kad berhuruf di kotak S. Ada nombor kat kotak R, huruf di kotak S. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak. Jadi ada 2 kad yang dipilih sebab ada 2 kotak saja. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih ialah nombor ganjil dan huruf vokal. Yang penting kat sini ialah dan. Dia ada 2, dan atau. Kat sini dia nak dan saja. Jadi kita senaraikan menggunakan jadual. Untuk kes ni kita guna jadual. Ada setengah-setengah kes kita kena guna gambar rajah pokok. Okey, senaraikan. Jadi 369 KANTE, 3K, 3K, 3A, 3N, 3T dan sebagainya. Semua sekarang ni ada 15 ruang sampel space. Hitung kebarangkalian. Okey, kat sini yang mana kita nak pilih? Nombor ganjil dan huruf vokal. Nombor ganjil dan huruf vokal. Okey, kita senaraikan nombor ganjil. Nombor 3. Nombor ganjil 3 dan kalau tengok kat sini nombor ganjil 3 dan 9. Kalau buat boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey, sini line 3 dan 9 nombor ganjil dan huruf vokal iaitu A dan E. A dan E.
Jangan tersalah pula. Vocal dengan consonant takut tertukar. So ada 2 sini. Jadi kalau kat sini kita tengok persilangan dia. Kalau dan, kita tengok dekat persilangan. Jadi kat persilangan sekarang ni ada 3A, 3E, 9A dan 9E. So, ini adalah ruang sampel dia. Dan ini adalah kebarangkalian yang kita pilih tadi. 3A, 3E, 9A dan 9E. Awak kena senaraikan sebab dalam soalan ni, dia kata dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Senaraikan dulu, baru kita buat berapa hitung kebarangkalian dia. Jadi, kebarangkalian dia ialah PA per NS, NA per NS iaitu ada 4. Ada 4 per dengan NS ya, bilangan sample space. Ini kat sini N sama dengan 15. Dia punya ruang sampelnya ada 15. Kat sini sama dengan 4. Jadi 4 per 15. Jadi malam ni saya kongsikan macam mana nak selesaikan kaedah dalam tajuk kebarangkalian. Ni sekiranya diberi kita pilih dalam kotak, kad di dalam kotak. Awak juga kena cari soalan yang berkaitan dengan pokok macam mana kita nak selesai dengan gambar rajah pokok. Okey. Soalan 10. Okey, saya nak cepat soalan 10 ni. Okey, soalan 10 ini ialah soalan pelandongakan. Tahun lepas soalan pelandongakan ada pada bahagian B. 10 markah. 9 atau 10 markah atau lepas. Dia diletakkan bahagian B. Dan soalan pelandongakan contoh kat sini contoh soalan ni diletakkan pada bahagian A. Jadi kita sebenarnya soalan SPM format baru ni tidak maksudnya dia dia boleh letak di mana-mana bahagian. Pelandongakan boleh letak di bahagian B, pelandongakan sebarang tajuk boleh letak bahagian B atau bahagian A atau bahagian C. Atau pada tahun tersebut tak ada langsung. Jangan kata ingat sebab soalan pelandongakan akan keluar tiap-tiap tahun, tak. Jadi kena standby sahaja. Kena standby sahaja. Mungkin tak naik sebab dalam silibus mat ada 53 tajuk. Yang nak naik soalan tu ada berapa saja. Okey. Tapi kena kuasai jugalah sebab kalau naik tu rugi kalau tak jawab. Soalan mudah. Melukis kan. Okey. So untuk ini hanya diminta awak lukis kalau dengan skala penuh, dongakkan sebagaimana dilihat daripada X. Ni mudah ya. Yang ni kita nampak X. Ni bahagian yang kuning ni yang kita nak lukis. Lukis secara tegak. Okey. Tuk macam ni lah. Awak tak perlu label. Dan tak perlulah buat shade buat color macam ni. Tak perlu shade. Biar saja. Okey. Pensel mesti tajam, elok. Dan awak kena sediakan jangka lukis sekiranya ada bentuk bulatan. Tahun lepas bentuk bulatan. Banyak pelajar tak bawa jangka lukis. Jadi kalau bulatan tak dilukis dengan menggunakan jangka lukis, maka dianggap sebagai lakaran sahaja. SPM nanti tak kalau tak label boleh dapat markah. Memang tak perlu label pun. Tak perlu label. Jadi kalau pelandongakan tu, awak lakar dulu kat tepi soalan tu, lakar dulu. Ni bentuk dia macam ni. Okey, ni 5, sini 6. Baru kita lukis elok-elok. Ukuran kena betul sebab dia skala penuh. Kalau sini 6 cm, kena lukis kat sini 6 cm. 5 cm. Sebab dalam pelandongakan ini, yang pentingnya ialah ketepatan.
ketepatan ukuran, dan juga yang kedua ialah elemen kekemasan. Ketepatan dari segi ketepatan ukuran dan juga ketepatan sudut. Ini tak boleh buat sengit 90 darjah. Ini sini mesti 90 darjah. Kat sini mesti 90 darjah. Kekemasan ni elemen dia apa? Mesti kita punya garisan kita ni mesti elok. Tak ada double line. Tak ada double line. Okey, kalau kita label juga supaya okey, tak ada masalah. Label pun tak apa. Okey, contoh macam ni awak nak label B, A, B, nampak B dulu daripada A dan sebagainya lah. Okey, tak apa. Okey, mesti kita tengok double line. Double line, contoh kita buat garisan, salah kita padam tak habis. Di dalam masih nampak. Okey, ada lebih sikit, garis tu terlebih sikit contohnya. Itu dari segi elemen kekemasan. Kita kena tepat. Sini tak boleh lebih. Mesti elakkan supaya pemeriksa potong markah kita. Kita lukis elok. Okey, untuk soalan 10. Okey, selesai. Kena tulis ke ukuran? Tak perlu. Tak perlu Okey. Okey, saya teruskan ke soalan soalan 11 tadi. Kita pasal Cik Zakri. Bukan Cik Zakri ni. Ini Cik Zakri. Ni soalan baru lah ni. Soalan baru iaitu soalan berkaitan dengan insurans. Insurans. Soalan baru dalam tajuk. Dan tahun lepas insurans perubatan. Tahun lepas insurans perubatan. Yang ni insurans motor. Boleh juga insurans kebakaran, kena tengok juga. Baik. Soalan ni 11 soalan 11 sebenarnya. Okey, kat sini Zakri menetap di Sarawak. Dia ingin membeli satu polisi insurans. Ini maklumat kenderaannya 85,000. Berusia 6 tahun. Enjin kapasiti dia ialah 2495. NCD ialah non-claim discount 22.5%. Hitung premium bagi polisi komprehensif. Sebenarnya ada 4 polisi komprehensif, ada polisi 3K, kebakaran, kecurian dan 3K lah. Dan juga polisi pihak ketiga, dan ada satu lagi polisi akta. Ada 4. Sebenarnya pengiraan ada 3 ni lah. Komprehensif, insurans polisi 3K, pihak ketiga, kecurian, kebakaran, dan satu lagi polisi pihak ketiga. Okey, untuk 1000 yang pertama. 1000 yang pertama ialah kita tengok dekat jadual. 1000 pertama tengok dekat jadual. Pandai tengok jadual. Sini jadual dia. Jadual dia. Bolehlah siapa-siapa boleh tolong bacakan kat saya. Kalau enjin 2495 kita nak tengok kat mana? Okey. 2495 kita tengok mestilah lebih daripada 2200 dan kat sini 2495. Sinilah 2495. Kita tak boleh ambil 2200 sebab 249 melebihi 2200. Okey, inilah dia punya line dia. Lepas tu kita tengok kenderaan ni duduk kat mana? Duduk dekat Sarawak kan. Duduk kat Sarawak. Jadi kita ambil lah kat bahagian wilayah Sabah Sarawak ni.
Polisi apa yang kita nak pilih? Mestilah kita tengok polisi komprehensif. Jadi 266.5. Okey, untuk kadar 1000 yang pertama ialah 266.5. 266.5. Okey. Yang kedua ialah baki, balance dia. Balance tu apa? Kita dah guna dia punya harga kereta 85,000, jumlah yang ingin diinsurankan 85,000. 85,000, kita dah 1,000 ni untuk kita tengok dekat jadual. Baki dia apa? Baki dia 84,000. Kita dah 1,000 tengok kat jadual, 84,000 ada penyeraan dia. Jumlah yang diinsurankan tu maksudnya lebih kurang harga kereta pada tahun tersebut. Syarikat insurans dia dah sebenarnya dia ada calculation dia. Berapa nilai? Contoh, mungkin kita beli awalnya 80,000. Setelah 6 tahun digunakan, nilai kereta tu maksudnya nilai susutlah kereta tu, maksudnya harga kereta yang pada waktu tersebut. Jumlah yang harga kereta pada waktu tersebut. Itu ialah jumlah yang ingin diinsurankan. Okey, jadi bakinya sini jadu 1,000, dari sini ialah baki dia. 85 tolak 1,000, 84,000. Okey, 84,000 ni kira macam mana? Ni 84,000. Ini 84,000 per dengan 1,000 darab dengan RM20.30. Ini rate untuk Sabah Sarawak. Rate untuk Sabah Sarawak. Rate untuk Semenanjung Malaysia saya ingat RM26. Tengok buku teks ada. Ni rate untuk Sabah Sarawak. Okey, jadi 84,000 bahagi dengan 1,000. Kena hafal ke? Untuk soalan ni tak dinyatakan. Dalam soalan ni tak dinyatakan RM20.30. Jadi baik hafal kot. Baik hafal. Kalau dia bagi kat kita, kalau dia bagi dalam soalan, bonus lah. Jadi ada dua rate saja. Satu rate untuk Sabah Sarawak RM20.30 dan juga rate untuk Semenanjung Malaysia. Ini yang kena hafal. Jadual tak kena hafal lah. Jadual yang saya letak tu tak kena hafal. Dia dalam soalan. Okey. So 84,000 bagi 1,000 darab RM20.30. Kita dapati bahawa kini dah selesai pengiraan RM1,705.20. Dan premium asas hasil tambah dua-dua tu. Ni premium asas. Kita dah kira, jadi premium asas dia hasil tambah dua-dua ni. Maksudnya yang 1,000 kita tengok jadual tadi, lepas tu tambah yang baki. Baki tadi. Jadi itulah premium asas dia. 1971.70 sen. Okey, itu ialah premium asas. Jadi dia ada satu lagi, dia ada benda lagi iaitu diskaun ni, non-claim NCD, non-claim discount 22.5. Ini kita tengoklah yang diberi berapa. Diskaun maksudnya, diskaun kena tolak lah. 22.5% daripada 197.1 1971.7 ni. Ni kita pengiraan diskaun dia. Pengiraan diskaun dia. 22.5% daripada 1971.70 sen. 443.63. Ini kita kena tolak. Yang ni kita kena tolak. Yang ni kita kena tolak. Dan premium kasar dia, tolaklah. 1971.70 sen. Tolak 443.63, 1528.07. Inilah premium kasar. Jadi untuk insurans motor ni senang je.
Mudah saja. Macam mana nak kira? Harga dia lah, contoh ni 1,000 yang pertama tambah dengan baki tadi, tambah yang baki tadi, lepas tu tolak dengan NCD. Itulah premium, dapat premium kasar. Premium asas yang ni. Premium asas ni asas. Kasar tolak dengan diskaun. Kasar tolak dengan diskaun. Okey. Boleh faham Okey. Baik. Saya rasa saya nak satu lagi lah soalan. Satu lagi soalan. Saya tak mahu soalan ni. Soalan macam ni. Soalan 14. Soalan 14. Satu lagi soalan. Okey. Diberi bahawa ini ialah tinggi senarai kita dah buat data ketinggian pemain bola jaring dalam satu bola keranjang basketball dalam satu pasukan. Data diwakili oleh plot kotak seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, inilah plot kotak ya. Okey, macam mana kita nak tahu apa plot kotak ni, apa dia punya bahagian-bahagian dia. A ni apa dia? B ni apa? C tu apa? D tu apa? E tu apa? Inilah plot kotak. Jadi apakah yang diwakili oleh D tolak B? Apa yang diwakili oleh E tolak A? Okey, kita kena cari nilai dia. Okey, yang pertama ialah kena pastikan bahawa data yang kita susun itu, data yang kita dapat tu ialah disusun ikut turutan menaik atau turutan menurun. Ni kita dah tengok dah, dia ikut susunan menaik. Okey, yang seterusnya, ini dia punya plot kotak tersebut. A tu ialah nilai minimum. A ialah nilai minimum, iaitu 158, data yang paling rendah. Data yang paling rendah. Dan juga E itu ialah nilai maksimum 212. 212 nilai yang maksimum, yang paling tinggi lah. Okey. Dan juga ini ialah apa? Ini ialah median. Median dia, nilai dia tengah-tengah. Kena tengok jugalah kalau nilai, ini data dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 genap. Jadi kita tengok. Jadi nilai dia tengah-tengah sini. Berapa nilai dia tengah-tengah? Okay, kalau 12 tambah 1 bahagi 2 iaitu data yang ke 6.5. Kat 6.5 di tengah-tengah ni lah. Ini ialah median dia iaitu 195 tambah 196 bahagi 2. 195.5 itu nilai median dia. Okey. Apa yang diwakili oleh B? B ialah Q1. Kuartil pertama, kuartil 1. Kuartil 1 ialah nilai yang di tengah-tengah sebelum median. Nilai yang di tengah-tengah sebelum median. Itulah Q1. Ini nilai tengah-tengah sebelum median. 185 tambah 192. Bahagi 2 iaitu 188.5. Dan iaitu satu lagi D ya, Q3. Q3, third quartile. Kuartil ketiga. Median juga boleh dikenali sebagai Q2, kuartil kedua. Okey.
nilai di tengah-tengah selepas median, iaitu 198 tambah 200 bahagi 2. Sama dengan 199. Okey. Bolehlah, kita dapat dah. Kita keluarkan semua maklumat-maklumat daripada sini. Okey. Satu maklumat. Jadi kita kat situ kita nak apakah yang diwakili oleh D tolak B. Sebenarnya dia apa? D tolak B tu. D tolak B. Ini ialah julat antara kuartil. Iaitu Q3 tolak Q1. Apa nilai Q3? Nilai Q3 ialah 199 tolak dengan Q1 188.5. Okey, itulah nilai dia. D tolak B. Dan juga satu lagi yang kita nak tengok sini ialah apakah nilai E tolak A. E tolak A ialah nilai minimum tolak nilai maksimum, iaitu inilah julat dia, julat. Range. Iaitu 212 tolak 158. Okey, dapatlah. Carilah nilai dia. Ni saya buat setakat ni saja. Buat cari nilai dia. Okey. Okey. So ada beberapa soalan yang saya tak dapat nak cover lagi. Saya tak sempat nak cover untuk malam ni. Jadi awak bolehlah selesaikan bincang kawan ataupun tanya cikgu di sekolah. Okey. Jadi ada soalan ke? Sebelum saya nak tutup kelas kita pada malam ni. Memang kena pakai pen ke kena nak jawab SPM? Pakailah pensel pun, tapi mestilah jelas. Mestilah jelas. Sebab awak kena ingat, tahun awak ni mesti dia punya pemakahan secara online. Pemakahan dia secara online. Jadi awak punya kertas jawapan awak akan di-scan. Kertas jawapan awak akan di-scan. Jadi kena jelas. Kalau tidak, jawab padam kena jelas. Okey. Baik. Cikgu, Ya. Ada apa? ada spot soalan ke? Spot soalan. Setakat ini tak ada. Saya tak dapat makluman tentang soalan-soalan sports. Sebab ini tahun kedua, jadi tak ada apa-apa yang saya nak. Kalau nak lulus mesti, kalau tengok soalan tahun lepas, 70% adalah silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tingkatan 4 dan tingkatan 5 silibusnya. Jadi kalau kena kuasai lah, awak kena kuasai tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kalau tengok sini analisis soalan-soalan tahun lepas, yang tahun lepas lah. Tak boleh nak agak lah. Memang tak boleh nak agak. Kertas 2 apa, ada disbah, ada set 1 ada, set 2 tak ada, percukaian tak ada. Okey, jadi rumusannya adalah awak kena kuasai soalan silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi awak kena untuk soalan-soalan, memang soalan saya kalau saya perhatikan soalan tahun lepas, soalannya agak panjang sikit lah. Soalannya agak panjang. Awak kena dapatkan keyword-keywordnya. Ambil masa sedikit, keluarkan keywordnya. InsyaAllah dapatlah. Okey. Ada masa lagi lah. Kita ada masa lagi. Jangan kata lepas percubaan tu walaupun awak dapat tak apa markah yang tak apa yang awak inginkan. Jadi ada masa lagi untuk awak catch up balik ya. Awak
kecap balik markah untuk prestasi awak dalam SPM. Okey? Okey cikgu, terima Okey. kasih cikgu. Okey. Baik, terima kasih kerana bagi komitmen sepanjang kelas. Okey. Jadi kalau kelemahan tu daripada diri saya sendiri, minta maaf banyak-banyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Cikgu, Ya. apa tips untuk kertas satu? Kertas satu Kertas satu, tips dia memang kalau tengok daripada soalan tahun lepas sebab tahun lepas awak second batch awak second batch SPM KSSM ni, kalau tahun lepas ada juga soalan yang berkaitan dengan fakta, iaitu tahun lepas kalau saya tengok berkaitan dengan kad kredit. Jadi maksudnya bukan semua pengiraan, ada yang berkaitan dengan fakta. Dan juga ada soalan, kalau contohnya awak potong siap-siap bayang salah tu, ada dua jawapan, ada pilihan jawapan tu, ada dua jawapan yang betul-betul salah, awak buang siap-siap. Maksudnya ada 4 pilihan, awak dah potong 2, tinggal 2. Kalau awak tengok kat tu, saya harap awak dah buat soalan SPM tahun lepas tu. Begitu mudah. Boleh ya? Boleh cikgu. Terima kasih. Okey, sama.